Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah, dengan takdir yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ada perkara yang patut kita fikirkan tetapi kita tidak berfikir, dan ada perkara yang sepatutnya tidak kita fikirkan tetapi itulah yang menjadi fikiran kita di dalam hidup ini. Sebab itu apabila kita tidak mengemudikan sesuatu perkara itu dengan ilmu dan takwa. Kerana apa? Kerana ilmu ini apabila dia tidak dibenteng, dikelilingi, ya, dibina dengan pertahanan takwa, maka ilmu ini akan mengikut nafsu. Ilmu yang ada pada kita akan dikuasai oleh nafsu dan akal. Sebab itu kadang-kala kita bertanya, kenapa aku tahu tapi aku tak boleh berbuat baik? Kerana kita mengikut kehendak nafsu yang tidak pernah kenyang. Bila kita selalu kita tanya diri kita, kenapa aku tak mampu buat baik? Walhal kita tahu ni bermakna kita ada ilmu. Tetapi ilmu ini tidak boleh mendorong kita kepada kebaikan. Kita tak boleh bertambah menjadi baik seperti mana kita bertambahnya ilmu. Sebab apa? Sebab nafsu telah menguasai kita. Dia kuasai kita. Bila nafsu menguasai kita, nafsu menguasai ilmu, nafsu menguasai akal. Sebab itu akhir-akhir zaman ni, kalau kita tengok kenapa orang berbuat perkara yang tak masuk akal, walhal sesuatu perkara yang dia buat itu bukannya di kalangan orang yang tidak ada ilmu, orang yang bijak pandai, sama ada daripada pengetahuan agamanya dan pengetahuan akademiknya. Tapi kenapa kita tengok perkara yang berlaku di akhir-akhir zaman ini tak masuk akal? Macam mana boleh berbuat sedemikian? Ya. Kerana apa? Kerana saat nafsu ini min nafsil la tashba', nafsu yang tidak pernah kenyang. Bila kita ikutkan nafsu yang tidak pernah kenyang dalam hidup ini, maka pada waktu itu ilmu yang ada pada kita tidak memberi apa-apa faedah. Sebab itu Imam Ghazali dia sebut di dalam kitab Minhajul Abidin, benteng kita ni dengan benteng takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Benteng itu kena kuat. Kita sebenarnya ilmunya banyak, tetapi ilmu yang ada pada kita ni tadi, kita tidak atur mengikut aturan yang betul. Sehingga ilmu ini seolah-olah macam tak ada. Tapi ada. Kalau kita bercakap, kita bersembang, kita tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini baik, ini buruk. Bermakna kita ada ilmu. Ya, kita ada ilmu.
Cuma sama ada ilmu itu sedikit ataupun banyak, itu cuma perbezaannya. Tapi kita ada ilmu. Kenapa ilmu kita itu tidak boleh menjadikan kita orang yang sepatutnya berada pada tempat itu? Kita sepatutnya dah tinggal dah benda yang kita tak perlu buat. Kenapa kita buat lagi? Sepatutnya kita dah mengerjakan perkara kebaikan. Kenapa kita tak buat lagi? Contohnya saya lah, tuan-tuan. Ketika umur kita ni semakin tua, kita tak perlukan makanan yang macam kita muda dulu. Dulu kita makan 2 pinggan. Sekarang 1 pinggan pun susah nak habis. Kita bagi setengah, kita makan setengah dan bagi ke anak kita setengah. Jadi dulu kita perlukan perkara yang kita rasa perkara yang kita perlukan dulu, kita tak perlukan sekarang. Tapi yang kita heran dan kita pelik, kenapa saat kita telah tua dan berumur ini, kita masih lagi tidak boleh berbuat sepatutnya apa yang kita buat. Waktu zaman kita ini, waktu kita sekarang, kita perlukan ketenangan, hati yang tenang, hidup yang tenang. Ketenangan itu tidak akan kita perolehi melainkan kita bersama Allah, kita bersama Rasul. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan orang yang selalu ingat Allah, bersama Allah, tak lupa Allah, hidup dia dalam keadaan sakinah, tenang. Kita sakit ini bukan sebab agama, tapi kita sakit atas sebab dunia. Kita sakit ini atas sebab dunia. Darah kita naik bukan sebab kita mikirkan hal agama, tapi darah kita naik 180, 200 sebab kita memikirkan hal dunia yang tak pernah ada titik dia. Daripada dulu sampai sekarang terus kita fikir dan darah kita naik, dan mengakibatkan kita sakit, dan kita bersakit-sakit untuk dunia. Kita tidak pernah bersakit-sakit untuk akhirat itu sendiri. Apa untungnya? Apa faedahnya? Apa kelebihannya? Kita sendiri tahu, tak ada faedah pun. Tapi itulah yang kita lakukan sehingga umur tua kita, yang merugikan kita. Kawan-kawan kita dah balik jumpa Allah. Guru kita, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Ismail sendiri, dah balik menamui Allah. Kawan-kawan jamaah yang satu surau dengan kita, seorang-seorang balik menamui Allah. Dan akan sampai giliran kita juga untuk kita dipanggil menamui Allah. Kalau kita tidak bergerak daripada sekarang, ramai jemaah kita yang dah balik, antaranya Abang Din Telekom kita dah balik jumpa Allah. Dulu tiap-tiap program ada aja sama-sama dengan kita. Baru ni ada seorang lagi jamaah surau kita meninggal. Seorang dipanggil oleh Allah. Apakah kita tidak pernah bertanya dalam diri kita, ya Allah, bilakah sampainya waktuku untuk aku menemui Engkau? Dan saat Allah panggil kita, apa persiapan kita? Apa persediaan kita? Apa yang kita akan hadapi saat itu? Selalu kena bertanya dalam diri kita semua, jamaah sekalian. Apakah aku bersedia saat aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang selalu saya ingatkan diri saya. Aku dah bersedia belum? Aku dah bersedia belum? Aku telah bersedia belum? Kerana orang yang bersedia inilah orang yang bijak, Nabi sebut. Iaitu orang yang Nabi kata al-kayyis itu amila lima ba'dal maut.
Bukan bermaksud kita bersedia untuk menemui Allah, kita kena tinggal dunia. Itu silap. Selama kita hidup, kita kena buat hak kita sebagai seorang hamba Allah. Dan ini perintahnya. Ya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cuma jangan lupa Allah. Itu aja. Jangan lupa Allah. Bekerja, jangan lupa Allah. Berniaga, jangan lupa Allah. Buat apa sekalipun urusan dunia, jangan lupa Allah. Saat semua orang lupa Allah. Ada hadis kan tuan-tuan? Ketika manusia di dalam dunia ni, seorang pun tidak menyebut nama Allah dalam dunia ni. Seorang pun tak sebut asma Allah, saat itu kiamat hampir tiba. Maka kita ni kena tanya, dalam 24 jam mulut aku ni sebut tak asma Allah? Sampai Nabi kata begitu. Jika dalam dunia ni, dalam alam ni, manusia ni dia dah lupakan Allah, dia tak sebut kalimah Allah, maka kiamat ini hampir. Saya tanya diri saya 24 jam ni, berapa kali mulut ini menyebut kalimah Allah dan mengingati Allah di dalam hidup 24 jam. Jika kita lupa, yang mengaji ini lupa, yang ke masjid ini lupa, yang ke surau ini lupa, apatah lagi orang yang tidak menjejakkan kakinya ke surau, apatah lagi orang yang tidak menuntut ilmu, apatah lagi orang yang tidak mendengar akan kalam-kalam Al-Quran dan hadis. Kita yang berada dalam keadaan situasi yang baik, kalau kita sendiri pun lupa Allah, cuba bayangkan akan perkara sebaliknya. Sebab itu pernah saya katakan, jangan ingat Allah, datang kepada Allah saat kita susah. Jangan ingat Allah, datang kepada Allah saat kita sakit. Sebab itu kita selalu kadang kita tanya, kenapa doa aku Allah tak kabulkan? Jawapan dia satu, sebab kita jauh. Kita dah lari jauh. Kita nak kembali pada Allah bila kita ada masalah. Bila kita ada masalah, baru kita kembali kepada Allah. Dan rumah Allah menjadi saksi. Bila kita susah, baru kita mencari rumah Allah. Bila kita ada masalah, baru kita cari rumah Allah. Baru kita cari Allah. Bila baru kita datang kepada Allah. Bila kita dalam keadaan yang selesa, rumah Allah kita tak nampak. Allah pun kita tak ingat. Bila mencari rezeki, kita tak ingat pun Allah. Macam mana bila kita cari rezeki, kita ingat Allah? Maka gunakan rezeki itu untuk kita berbuat baik dan berbuat amal saleh itu sendiri. Ini orang yang ingat Allah. Hidupnya, dirinya ingat Allah dengan dia berbuat amal saleh. Dia cari duit sebanyak-banyak. Ini circle dia, tuan-tuan, pusingannya. Cari habis, cari habis, cari habis dan tak pernah berhenti. Sebab dunia ini, dia tak akan rasa cukup, tuan-tuan. Ini fitrahnya. Siapa yang pernah tuan-tuan tengok orang yang makin kaya, dia berhenti. Dia cari duit sampai tahap dia kaya. Kemudian dia berhenti cari duit. Siapa yang tuan-tuan jumpa? Sebab pusingan dia begitu. Walaupun dah kaya, dia akan cari lagi. Dia akan cari lagi. Dia akan cari lagi. Dia akan cari lagi.
Dia takkan pernah berhenti akan pusingan dunia ini. Dia akan pusing. Tetapi kenapa kita berhenti untuk menuju kepada akhirat itu sendiri? Sibuknya kita dengan urusan dunia tidak sama kita dapat menyibukkan diri kita dengan urusan akhirat. Kita tak boleh nak sibuk macam tu. Bermakna kita sedang dalam keadaan diperdayakan oleh kehidupan dan nafsu yang tidak pernah kenyang. Bila kita rasa kita ditipu, bila dah sampai sana. Kat sini tak rasa, tuan-tuan. Sampai sana baru kita rasa, kenapalah aku macam ni? Kenapalah aku macam ni? Baik, tuan-tuan. Kita sambung kitab kita yang ke-5. Kenapa kita kena meninggalkan tadbir, kena meninggalkan fikir yang tak sepatut kita fikir? Ya. Itu dia. Ada benda yang patut kita fikir, ada benda tak patut kita fikir. Ya. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir, mengetahui engkau, kita kena pegang bahawa Allah Ta'ala memilih engkau. Aku ni milik Allah. Aku ni milik Allah. Ya. Aku ni hak Allah. Ya. Hidup, aku kena kerja. Yang aku fikirkan apa dia? Aku kena kerja dengan betul. Bukan aku fikir tentang rezeki aku. Nampak tak? Sebab rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Yang aku fikir, kena fikir apa dia? Macam mana aku bekerja untuk aku memperolehi rezeki yang berkat. Ini orang yang bijak. Orang bijak bukan dia fikir macam mana nak cari rezeki. Orang bijak dia berfikir macam mana aku perlu lakukan untuk mendapat keberkatan rezeki. Sekarang yang kita fikir sampai tak boleh nak pergi surau, tak boleh nak mengaji, tak boleh nak salat jamaah. Kita tinggal banyak perkara dalam hidup. Kita fikir macam mana nak cari rezeki. Sebab itu kita tidak selesai ditimpa gundah gulana, resah, gelisah seperti mana orang lain. Ya. Kita akan resah, gelisah dan terus resah dan terus resah. Ya. Kerana rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita tidak pernah berfikir bagaimana untuk aku melakukan suatu amalan agar rezeki aku berkat, hidup aku berkat, keluarga aku berkat, isteri aku berkat. Tuan-tuan, zaman sekarang ni zaman perceraian terlalu banyak. Orang sana bercerai, orang sini bercerai, tuan-tuan. Ya. Datang bila ada masalah, datang masjid. Datang masjid, ngadu dengan Allah. Bila dah tak ada masalah, lari daripada Allah. Inilah kita buat main-main Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Dengan Allah ni kita buat main-main. Kita buat main-main. Bila kita susah, kita datang mengadu dengan dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selesai masalah, kita lari daripada dia. Kita main-main dengan Allah ni tak. Kita kenal tak siapa Allah? Kita tahu tak siapa Allah? Allah milik kita. Allah yang Allah pemilik kita dan pemilik alam ini, tuan-tuan. Tak ada siapa boleh melawan Allah, tak ada siapa boleh menolak takdir Allah. Tuan-tuan, apa berlaku sekarang? Tempat kita banjir tau. Dan semua sawah-sawah, tuan-tuan, ditenggelami air. Kalau kita baca, tuan-tuan,
berlaku selepas ini rantaian makanan. Bila tak ada beras, dah banjir. Sawah semua banjir. Tempat-tempat yang mengeluarkan beras ini semua tenggelam air. Allah tunjuk kepada kita supaya kita berfikir. Ini bukan masalah isu, tuan-tuan. Apakah kamu melihat akan kebesaran Allah? Sebab itu Allah sebut orang yang beriman ini, hatinya sentiasa kembali kepada Allah. Berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta haza batila. Tuan-tuan, saya nak sebut macam ni. Hari ini, saat ini, barang mahal, kita rasa susah. Betul tak, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan bayangkan ketika kita susah mendapat makanan, apa perasaan tuan-tuan? Sekarang makanan ada, tapi tidak ada duit. Jika kita ada duit tetapi tidak ada makanan dan kita tidak boleh makan waktu itu, bagaimana keadaan manusia dan keadaan kita? Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah uji kita dengan kelaparan, kata Allah. Saya kena tanya, boleh tak saya hadapi akan ujian kelaparan itu dengan saya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan saya dekatkan diri kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid dan bertahlil? Ataupun jika aku tidak ada makanan ketika itu, dengan jalan apa sekalipun aku kena usahakan juga agar aku boleh hidup. Saya melihat perkara ini lebih jauh. Saya bukan melihat perkara hari ini. Cuma saya bertanya dalam diri saya, apakah aku boleh menghadapi saat itu jika ia berlaku? Jika berlaku saat itu, kita boleh bertahan tak? Isteri kita boleh bertahan tak? Menantu kita boleh bertahan tak? Anak-anak kita boleh bertahan tak? Anak-anak kita yang hafal Al-Quran itu boleh bertahan tak? Cucu kita boleh bertahan tak? Untuk mempertahankan iman mereka. Ini persoalan saya itu je, tuan-tuan. Saya tak nak bawa ke lain. Sebab kita berada pada zaman mutakhirin, zaman akhir. Ulama dimatikan oleh Allah satu persatu. Ilmu tidak diangkat, tetapi yang diangkat adalah keberkatan ilmu. Adab dengan ilmu itu sudah hilang. Orang berbangga dengan banyaknya ilmu, tetapi hilangnya akan adab ilmu itu sendiri. Ini yang kita takutkan, bahawa momentum perjalanan akan akhir zaman itu berlaku sedikit demi sedikit. Tuan-tuan perasan tak? Kita tak bawa cash sekarang. Dipanggil cashless. Kalau tak silap saya lah, istilah cashless kan. Sampai satu zaman, kita menggunakan sistem barter. Duit tak pakai. Tapi kita semua tak perasan kan? Sekarang semua QR, semua tak ada cash. Kertas dah tak guna dah, tuan-tuan, sekarang. Kurang dipakai. Dan sampai satu masa, semua akan beku. Momentum ini, perjalanan ini sedang berlaku. Saya bukan nak takut-takutkan diri saya dan takut-takutkan tuan-tuan, tak. Ketika perkara ini sedang berjalan, kita buat apa? Saya dapat jadi ayah yang baik tak?
Saya dapat jadi abang yang baik tak? Saya dapat jadi kawan yang baik tak? Saya dah buat baik belum? Hari-hari saya boleh buat baik tak? Ini masalah yang saya nak bangkitkan. Bukan saya nak bangkitkan akan cerita akhir zaman itu. Dia tetap akan berlaku. Jika saya cerita dan saya tidak cerita, saat itu sedang berjalan. Tetapi yang ingin saya bangkitkan, apa yang kita buat saat peristiwa itu sedang berjalan. Ini yang saya nak bangkitkan. Kita dah mula tak semayang sunat, bangun malam, siap-siapkan diri kita ya untuk perkara yang kita akan tempuh. Sebab tatkala itu perkara yang perlu kita siapkan adalah kekuatan iman, kekuatan tauhid. Kekuatan iman, kekuatan tauhid. Ya. Kita percaya tak ke Allah? Kita sayang tak ke Allah? Kita serah tak dekat Allah? Baik. Dan tiadalah bagi engkau dapat mentadbirkan diri engkau kerana di dalam milik Allah Ta'ala. Seperti tiadalah dapat engkau kuasa pada memilih makhluk yang bersama-sama engkau. Dijadikan Allah Ta'ala. Kita tak boleh, tuan-tuan, nak tadbir diri kita sendiri. Kerana kita di dalam tadbir ikut tadbir Allah. Apa yang Allah suruh, ikut. Sebab itu, ayat awal dalam surah Al-Baqarah disebut kepada kita, orang yang bertakwa, orang beriman, dia ambil Al-Quran ini sebagai petunjuk dia. Di dalam itulah telah ditunjukkan perjalanan kita. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tinggalkan, ikut Al-Quran itu sendiri. Masalah kita tak nak ikut Al-Quran. Tak nak kita ikut Al-Quran sebab kita rasa kita pandai. Kita rasa kita tahu baca Quran. Kita rasa kita dekat dengan Allah. Kita rasa kita cinta dengan Rasul. Betul ke kita sayang Nabi, tuan-tuan? Sebab kita rasa. Tuan-tuan, rasa kita bukan rasa yang elok. Sebab nafsu kita nafsu amarah. Rasa kita bukan rasa yang baik. Sebab kita selalu tewas dengan nafsu kita sendiri. Sebab kita selalu ikut rasa kita. Ikut pandangan kita. Kenapa kita tak nak ikut Allah Subhanahu wa ta'ala? Balik ni tuan-tuan cuba fikir. Ya Allah, aku dah ikut engkau semua tak? Ataupun banyak yang aku tidak ikut engkau. Dalam amalan aku tak ikut engkau. Dalam perkataan aku tak ikut engkau. Dalam perniagaan aku tak ikut engkau. Dalam hidup aku tak ikut engkau, ya Allah. Dalam keluarga, isteri, anak-anak aku tak boleh bawa ikut engkau, ya Allah. Aku gagal. Ya. Cuba kita tanya, berapa banyak kita ikut Allah dan berapa banyak kita lawan Allah? Tuan-tuan, saat kita lawan Allah, Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, buka peluang kepada kita. Dia buka, tuan-tuan, buka lagi. Peluang itu dibuka lagi. Dia buka dan terus buka. Tapi kita terus juga lawan dia. Terus lawan dan terus lawan. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita dah tua dah. Kita dah berumur pada umur yang hujung untuk balik menemui Allah. Dan Allah bagi kita sakit terlalu kerap.
bermakna saat kita nak balik menemui Allah ini terlalu hampir dan dekat. Berusahalah untuk kita membersihkan hati yang terlalu kotor. Zahir kita nampak baik, tuan-tuan, tapi hati kita ini terlalu kotor. Hati yang akan menghadap hadrah Allah. Kita tak berjaya lagi, tuan-tuan. Saya sebut saya. Semayang, saya tak boleh nak tawajjahtu min haitsu syi'ta. Semayang, saya berzikir, saya tak boleh nak hadap terus kepada Allah. Banyak benda yang saya fikir dalam hidup ni. Banyak benda main kat sini. Kenapa aku tak boleh terus kepada Allah? Aku tak boleh tulus, tuan-tuan, tulus. Semayang kita tak boleh bersih. Zikir kita tak boleh bersih. Tak boleh bersih. Saya tanya diri saya, bila aku akan dapat perkara itu? Bila aku boleh bersihkan rohku, jiwaku? Banyak benda yang kita fikir. Fikir orang lah, fikir duit lah, fikir. Dan benda itu mengganggu kita sampai hari ini. Dan kita tak boleh selesaikan benda itu. Tak berjaya kita, tuan-tuan. Kita tak dapat menyelesaikan perkara itu dalam hidup. Saya tak tahulah tuan-tuan nak bawa diri tuan-tuan ke mana, saya tak tahu. Saya selama ini saya nak bawa diri saya ke sana. Sebab ini tempat akhirnya. Tempat tujuan kita, tempat hala tuju kita. Saya percaya dan tuan-tuan juga percaya, hala tuju kita ke akhirat. Dan orang yang boleh menyelesaikan hubungannya dengan Allah, maka di sana ia akan selamat. Saya tak boleh nak selesai lagi. Saya tak tahu tuan-tuan mungkin dah selesai kot. Saya tak boleh nak selesai lagi. Kadang-kadang kita sedih dengan diri kita sendiri. Kita belajar, kan? Allah ada, tapi Allah tak ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita duit. Lepas tu kita susah hati sampai hari ni, tuan-tuan. Kalau duit kita tak ada, duit kita kurang, kita susah hati. Susah hati kita. Kan? Orang ambil duit kita, kita susah hati. Kita tak berjaya lagi. Sifat 20 tu yang kita belajar tu tak berjaya lagi. Allah ada, tapi seolah-olah tak ada dalam hati kita. Kita rasa tu kadang sedih lah, tuan-tuan. Saya sedih dengan diri saya, tuan-tuan. Wajib ada Allah, mustahil Allah tak ada. Tapi Allah tu dalam hati kita tak ada. Tak ada pula. Kita tak takut kalau kita jauh dengan dia. Kita tak takut kalau kita kurang sebut dia. Kita tak takut kalau kita tak ingat dia. Kita tak takut kalau kita lupakan dia. Tapi ketakutan yang dalam hati kita, tuan-tuan, adalah tentang dunia ini. Kalau duit kita kurang, kita mula gelisah. Takut sangat. Macam mana ya hidup ni? Macam mana ya hidup ni? Kalau orang tinggalkan kita, kita takut sangat. Macam mana kalau orang ni tinggalkan aku? Pernah tak kita takut jika Allah tinggalkan aku? Pernah tak kita berfikir sama-sama? Ini yang saya
selalu tekankan dalam diri saya dan keluarga saya. Sebab jika kita tidak berjaya, saat Dajjal itu datang, kita tidak boleh istiqamah di dalam tauhid, mentauhidkan Allah. Itu je tuan-tuan. Mudah aja hidup ni. Buat guru saya ajar macam tu. Betapa dapat engkau kuasa melawan Tuhan yang menjadikan engkau, dan sesuatu yang ada pada tangan engkau bukan milik sebenarnya. Apa yang ada pada kita bukan milik kita, amanah Allah. Kau buat apa? Aku bagi engkau tubuh badan, kau buat apa? Aku bagi engkau duit, kau buat apa? Aku bagi engkau isteri, kau buat apa? Aku bagi engkau anak, kau buat apa? Aku bagi engkau pangkat, kau buat apa? Aku bagi engkau nama, kau buat apa? Aku bagi engkau rumah, kau buat apa? Jadi semua kena tanya. Summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Itu hak dunianya. Aku bagi engkau ilmu, kau buat apa? Aku bagi engkau sehat, kau buat apa? Aku bagi engkau masa lapang, kau buat apa? Ada. Saya baru ni saya uzur sikit tentang saya uzur sikit. Padahal uzur saya tu, saya dah biasa, dah dekat 20 tahun saya lalu ke uzuran itu. Tapi tahun ni sampai 4 kali saya tak sihat. Tu cakap dengan rumah saya, aku rasa macam sakit kali ni, macam aku dah nak balik, nak mati tu. Dah sakit tuan-tuan. Saya sembang dengan anak-anak saya masa saya sakit tu. Saya uzur tu. Saya kata mungkin sebab kita dah berumur, badan kita tak sekuat kita menghadapi sakit itu seperti mana waktu kita muda. Muda dulu kalau kita demam ke, kita boleh keluar lagi bekerja kan. Betul tak tuan-tuan? Bila saat umur kita ni dah, kita tak tahan tuan-tuan sakit tu. Apa yang saya fikir? Besok kalau mati, Nabi kata sakit. Dan sakit mati tu aku boleh tanggung tak? Sakit yang Allah bagi, yang ada kesembuhan ini, kita dah rasa sakit sangat. Kita rasa dah tak mampu, jatuh air mata kita tuan-tuan saat kita sakit itu. Dan Nabi bagi tahu bahawa sakaratul maut itu terlalu sakit. Apa yang saya terfikir saat sakaratul maut besok, aku boleh tak tanggung kesakitan itu, ataupun sampai aku lupa nak sebut nama engkau ya Allah. Sebab yang aku fikir sakit. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sakit, kita akan fikir sakit tu. Sakit. Dah sampai saya terfikir, besok kalau sakaratul maut, kerana terlalu sakitnya, mampu tak kita mengingati Allah? Kalau tak mampu tuan-tuan, kita tak bolehlah masuk syurga terus. Tak bolehlah tuan-tuan. Hebatlah macam mana pun, kalau saat sakaratul maut kita tak boleh nak sebut nama Allah, hebatlah macam mana dalam dunia ni. Ya. Baik. Kerana Allah Ta'ala pinjam bagi engkau, Allah pinjam aja kaedah. Terkadang susah dan payah. Kena lalulah engkau memeliharakan harta dan mata benda. Ya, susah nak jaga harta. Ya tak? Terlupa yang itu hak Allah Ta'ala. Ya, hak Allah Ta'ala bagi pinjam aja. Kan kita kan susah payah jaga kan. Jaga, hias. Kan? Kita rasa macam seolah kita punya. Padahal saya tahu, tuan-tuan pun tahu. Kan? Bila mati tak bawa pun. Mana kita kena pulangkan balik kepada yang empunya
harta, kita tak bawa balik pun. Dan datang orang zalim harta kita, dan pencuri dia ambil harta itu daripada tangan engkau. Ya, orang ambil harta kita, orang curi harta kita, nak jaga susah. Terkadang terbakar atau tenggelam dalam lautan atau pada tangan saudara engkau. Saudara kita ambil, adik-beradik kita ambil, zalim kita. Ya. Atau engkau kasih hutang, lari mereka itu daripada engkau. Ya. Kita bagi orang hutang, orang tak bayar hutang. Kita pun fikir. Ya. Fikir pun orang tak bayar, tak fikir pun dia tak bayar. Baik jangan fikir. Ya dah? Kalau takdirnya memang tak bayar. Tapi kalau takdirnya dia bayar balik, fikir pun bayar, tak fikir pun bayar. Saya ingat orang tua saya almarhum, orang buat zalim dengan dia, keluar kat mulut dia apa? Biarlah. Biarlah, dia kata. Setiap kali orang buat zalim dengan dia, biarlah, dia kata. Rupa dia, perkataan dia biarlah itu buatkan hidup dia tenang. Tenang hidup dia, tuan-tuan. Saya tengok dia ni tenang, almarhum orang tua saya. Ya. Allah, kita tak boleh buat macam guru kita. Itu dia. Terkadang engkau sudah sediakan makanan di hadapan itu, datang kucing atau binatang memakan akan dia. Terkadang datang mati ketika hendak makan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab itu kita kena minta takdir yang baik. Minta ketentuan yang baik, minta takdir yang baik daripada Allah. Jadi kalau kita bekerja, minta, ya Allah, berikan aku ketentuan yang baik dalam kerjaku. Kalau kita berniaga, ya Allah, berikan aku ketentuan yang baik di dalam perniagaan aku. Kerana aku milik engkau. Perniagaan aku milik engkau. Maka tolong aku, ya Allah. Selalu angkat tangan. Apa yang kita buat dalam hidup ni, selalu angkat tangan. Ya. Macam saya. Ya. Tiap-tiap kali saya doa, ya Allah, berkatkan ketiga-tiga madrasah aku. Sebab saya buat itu. Kalau saya doa, ya Allah, berkatkan perniagaan aku, tak kena dengan doa saya. Tak? Sebab saya tak berniaga. Saya tak berniaga. Saya salah doa pula. Jadi kena apa? Ya Allah, berkatkan hidup. Selalu minta keberkatan, tuan-tuan. Minta barakah. Ya. Jangan lupa. Minta barakah pada umur. Minta barakah pada rezeki. Minta barakah pada keluarga. Minta barakah, tuan-tuan. Bila keluarga barakah, keluarga ni sejukkan hati kita. Seperti mana doanya Nabi Ibrahim kan, kalau tak silap saya dah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak minta, ya Allah, berkatkan keluarga aku, berkatkan isteri aku, berkatkan anak-anak aku, berkatkan menantu aku, berkatkan cucu-cucu aku. Selalu doa macam tu, tuan-tuan. Ya. Minta, jangan tamak, tuan-tuan. Minta kita sahaja. Ya Allah, masukkan aku syurga. Masukkan aku. Jangan tamak, tuan-tuan. Tolonglah bagi-bagikan doa itu kepada orang yang hampir kepada kita. Siapa dia? Isteri kita, anak kita, semua adik-beradik kita. Angkat tangan, mohon keberkatan. Ya. Baik. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu, ya, mengetahui engkau senyap disuruh berbuat ibadat selama-lama engkau hidup. Kenapa kita kena tinggalkan tadbir?
fikir ikut kehendak nafsu itu sendiri. Memikirkan hal tak sepatut kita fikir kerana Allah jadikan kita supaya kita ini sentiasa dalam ibadat. Ya. Jadi kalau kita baca matan ni, maknanya tak payah kerja lah. Salah. Jadikan kerja itu satu ibadat. Perkahwinan satu ibadat. Ya. Kehidupan satu ibadat. Semua perkara dalam hidup, perniagaan satu ibadat. Perkataan satu ibadat. Muslimat masak dekat rumah satu ibadat. Bukan masak dekat rumah saya isteri sampai matilah masak. Dok gitu. Ya, jangan gitu. Inilah ibadat yang Allah tentukan kepada aku sebagai seorang isteri. Saya tuan-tuan, memang dari muda saya tak suka makan kedai. Kalau saya tak keluar, saya di rumah, saya nak isi, saya masak setiap hari. Setiap hari saya tak makan kedai. Tapi sebabnya saya duduk luar ni, dia tak boleh lah suruh isi saya masak. Jadi kalau seminggu saya duduk rumah, isi saya akan masak. Seminggu. Itu saya kata isi saya bukan isi yang baik, tapi dialah yang terbaik dalam hidup saya. Itu dia. Saya tak kerti nak makan kedai. Pagi sarapan pergi kedai, tengah hari pergi kedai, malam pergi cari lagi kedai. Tak. Kalau saya duduk rumah, isi saya akan masak setiap hari. Saya tukang rasa je. Itu dia. Ya, baik. Dia ada rahsia tuan-tuan. Kalau nak bahagia dalam keluarga, makanlah, suruhlah isteri kita masak setiap hari. Jangan selalu makan di luar. Nanti kita sayang orang luar lagi. Kalau kita makan selalu kedai tom yum, kita akan sayang orang petani banyak. Betul? Kenapa kita dulu masa muda, kecil-kecil dulu, kita adik-beradik boleh satu hati? Sebab apa? Sebab kita makan air tangan mak kita. Sekarang ni kita banyak makan air tangan mak orang lain. Mak ahli siang tu. Mak ahli siang, mak India. Banyak mak lah sekarang ni. Nasi kandar. Tom yum. Mak Jepun ada. Jadi kita sayang ke mak orang lagi. Itu sekarang ni orang banyak sayang ke mak orang. Jadi sayang ke isteri orang lebih pada sayang isteri sendiri. Itu sekarang ni banyak berlakunya perkara curang. Kita kalau tengok isteri orang, comel tak? Comel. Padahal apa hak ada pada isteri orang, hak tu ada pada isteri kita. Tak gitu? Ke tak ada? Hak isteri orang ni, tangan dia lebih Ustaz. Dia ada 3 kata. Isteri saya 2 je Ustaz. Jadi nampak comel pula ada 3 tangan kata je. Ke gitu? Sama apa ada pada isi orang lain, hak tu ada pada isi dia. Tapi sebabkan nafsu min nafsil la tashba. Nafsu ni, hak tu berlaku sekarang. Berlaku sekarang ni, ini hak berlakunya. Suka dengan isi orang, suka dengan suami orang. Ya. Ada. Ingatkan laki bini, suami isteri, dok. Rupanya isi orang lain, suami orang lain, pergi makan sama-sama di kedai. Pak mari pula, pak seorang lagi ambil gambar, hantar ke bini dia pula. Jadi balah.
seorang hantar ke suami dia. Jadi berlaku cerai berai dan sebagainya. Cuba jadi orang baik. Cuba tengok isteri tu hak paling baik dalam hidup aku. Dialah hak paling comel, dialah hak paling baik, dia hak paling sedap masak. Tapi orang puan kena rajin masak jangan beli kedai. Pergi beli di kedai. Lepas pada tu, ni saya masak ni kata. Jangan gitu. Masak dah. Tapi orang lelaki ni kadang hak isteri masak tak sedap. Hak kedai janda tu tak sedap. Ubah-ubah perangai tu. Dah. Jadi orang baik, jadi suami baik dah. Baik. Sesungguhnya 5 minit lagi saya berhenti. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan berbuatlah ibadat olehmu ya Muhammad akan Tuhan engkau hingga datang akan dikau yakin. Apa dia waktu yakin? Waktu sakaratul maut. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi insya-Allah bulan depan kita sambung balik yang ke-8. Ya. Maaf ya tuan-tuan, saya baca muka surat 9. Maaf banyak ya. Baik. Bulan depan kita sambung muka surat 10 juga. Baik. Insya-Allah malam besok saya di Masjid Pengadang Baru. Sebabkan Masjid Pengadang Baru ni saya datang 2 bulan sekali. Jadi bermula malam esok insya-Allah saya akan bacakan, saya baca, bukan nak ngajar tuan-tuan, saya baca. Kitab ni pun saya baca, saya tak boleh ngajar. Sebab saya orang bodoh. Ya. Jadi saya baca kitab Adab Sulukul Murid. Ya. Adab Sulukil Murid, ya. Pada bermula malam esok insya-Allah. Dia 2 bulan sekali sebab program di Masjid Pengadang Baru dia akan bertukar dengan Masjid Durian Burung. Di Masjid Pengadang Baru saya akan mulakan kitab Adab Sulukil Murid bermula bulan ni lah insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan untuk sama-sama ikut kitab Adab Sulukil Murid tu insya-Allah boleh sama-sama dengan kita insya-Allah. Cuma saya dengar baca je, bukan ngajar dah. Ya, sebab saya orang bodoh, saya tak pandai benda. Tak tahu lah saya ni. Tak boleh ngajar apa pun. Sebenarnya orang bodoh, orang tak ada ilmu. Baik, yang terakhir sebelum saya tutup. InsyaAllah tuan-tuan, Darul Atik Dakwah Center bermula pada bulan ni kami membuka lot wakaf sebanyak 2,000 lot. Dan satu lot itu dengan harga wakaf RM50. Kenapa kami buat macam ni? Sebab kita mula untuk proses pembinaan asrama, untuk kita siapkan fasa berfasa, fasa lantai dan fasa tiang bawah, lantai bawah dan tiang. Dan insya-Allah bila siap di lantai kita akan naik pula fasa atas. Jadi kita buka lot itu, lot wakaf sejumlah RM50, satu lot RM50. Dan buat masa ini kita cari dulu sebanyak 2,000 lot. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami untuk siapkan dan sama-sama untuk menyertai lot wakaf itu sebanyak 2,000 lot, bolehlah nanti bertemu dengan Din Al-Barakah, data terus masukkan ke dalam akaun di edisi pun tak ada masalah, dan beritahu kami ya untuk lot wakaf itu. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya tengok balik di edisi ni dah 3 tahun. Ya, dah 3 tahun dah kita baru dapatkan baru dapat siapkan masjid dengan beberapa bangunan, dan masjid tu pun alhamdulillah banyak juga, dekat 1.7 juga, 1.7 juta juga.
Alhamdulillah, saya ucap terima kasih terlebih dahulu pada semua orang yang selalu bantu kami. Ya, kenapa saya nak cepatkan sikit pembinaan tu? Sebab terlalu ramai kawan-kawan kita bertanya ya tentang madrasah itu. Saya seboleh-bolehnya sebelum saya pejam mata, ya, dapatlah saya berkhidmat untuk Bumi Terengganu ini, untuk saya bantu ramai anak-anak lain. Tuan-tuan pun tahu, siap saja madrasah itu kita akan terima pelajar. Dengan saya tak akan minta apa-apa yuran, makan, minum dan sebagainya, seperti mana saya buat di madrasah lain. Kerana saya buat ini untuk saya jadikan amal soleh saya. Mudah-mudahan kalau saya mati, ya, adalah yang akan ikut saya ke dalam liang lahat. Inilah harapan saya. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan tolong sampaikan dengan kawan-kawan, ya, dengan semua sahabat. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan fasa ini, fasa untuk lantai bawah dan naikkan tiang untuk kita buat asrama itu. Jadi tuan-tuan tolong sampaikan ya, satu lot wakaf RM50, kita cari 2,000 per wakaf. Wallahu alam bisawab. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tolong tenangkan hati-hati kami yang sedang gelisah dan resah. Ya Allah, tolong pimpin akan hati kami, diri kami yang menuju kepada kesesatan. Ya Allah, tolong angkat bala pada tempat kami dan negara kami. Ya Allah, tolonglah pelihara akan bala banjir dan semua bala-bala yang Kau telah turunkan di negara kami, di negeri kami ini. Ya Allah, atas kami minta ini atas kasih sayang kami, ya Allah, atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami buat ini seperti mana Nabi pernah buat pada umatnya 1400 tahun dulu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami meminta dan kami memohon atas kasih kami pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong bersihkan hati kami dari perkara yang selalu merisaukan kami, selalu menipu daya kami untuk kami menuju kepada Engkau. Ya Allah, kasihani kami, ya Allah, kasihani kami, ya Allah, kasihani kami, ya Allah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.